Jadi cikgu mulakanlah ya. Okey, tunggu jap. Cikgu nak isi seorang kehadiran tu. Boleh kalau ada masa. Nak isi borang kehadiran bolehlah, tak ada masalah. Okey, baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan bacaan doa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Murid apa khabar? Cikgu ucapkan sekali lagi selamat datang. Okey, terima kasih luangkan masa. Okey, hari ni ramai ya. Kita ada 25 orang tolak cikgu lah. Okey, ada 25 orang. Baik, tajuk hari ni tentang sudut bahagian 1 tu sebenarnya cikgu nak cover balik tajuk yang tahun 4 dulu. Okey, kita habiskan tajuk yang tahun 4 hari ni. Minggu depan kita akan belajar sudut tahun 5. Okey, hari ini tahun 4. Jangan risau, hari ini tak ada kerja sekolah. Okey, tak ada tugasan untuk kamu. Kita akan buat sama-sama dalam aktiviti dalam Google Meet hari ini. Okey. Baik, cikgu teruskan. Sekejap cikgu share skrin dulu. Okey, boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Boleh nampak. Boleh. Alright. Baik, kalau macam tu kita mulakanlah ya. Okey, baik. Hari ini kita nak kenal apa itu sudut. Okey, apa itu sudut? Sudut ni adalah ruang antara dua garisan yang bertemu. Okey, tengok dekat sekeliling kamu boleh nampak setiap objek dia ada garisan. Betul tak? Tengoklah dekat meja kamu ke apa, kamu boleh bayangkan dia ada garisan. Tengok Katakan dia kata ni, ruang antara dua garisan bertemu. Okey, ini garisan pertama, garisan kedua. Okey. Ni ruang ni lah. Ruang di antara garisan ni yang dikatakan sebagai sudut. Ini sudut. Okey, kalau kita ada meja kan. Okey, ruang setiap garisan yang bertemu tu, dua garisan bertemu. Garisan yang pertama, garisan kedua, ini adalah sudut. Okey, ini sudut. Sudut. Okey, pada setiap bucu ataupun penjuru, dia ada sudut. Kita dah belajar dari hari tu hari Isnin. Okey, baik. Okey, apakah unit ukuran bagi sudut? Okey, sudut kita ukur dia dengan ukuran darjah. Bukan macam darjah 1, darjah 2 tu, tak. Okey, dia darjah. Tanda ni macam ni. Ini. Ni tanda bulat ni. Okey, contoh katakan kita nak sebut sebagai 30 darjah. 30 darjah. Dia buat macam tu. Ada satu bulat kecil dekat tepi atas sebelah kanan. Okey. Sudut 80 darjah. Okey, katakan bentuk macam ni. Dia buat satu sudut. Dia buat 80 darjah. Itu ukuran bagi sudut. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Okey, apa alat yang kita gunakan untuk ukur sudut? Nama dia protractor. Okey. Sebut bagi betul. Protractor. Ada dulu yang tahun sebelum ni, saya pernah bagi soalan macam ni lah. Saya bagi gambar macam ni. Apakah nama alat ni? Ada yang tulis kontraktor ada. Traktor ada. Macam-macam. Protractor ada. Tapi ejaan sebenarnya adalah protractor. Kena ingat ni. Ejaan dia. Protractor. Ini alat yang digunakan untuk ukur sudut. Okey, dan dia ada bahagian dia lah pada alat ni. Kita akan kenal dengan lebih lanjut protractor ni pada minggu hadapan. Sebab apa? Kita nak belajar ukur sudut. Hari ni belum belajar ukur sudut lagi. Kita kenal sudut dulu. Okey, baik. Sudut dia ada beberapa jenis. Okey. Okey, putaran lengkap ni dia 360 darjah lah ya. Putaran lengkap nilai dia 360 darjah. Lengkap bulatan. Ni nilai dia 360 darjah. Okey, yang kita nak belajar di sekolah rendah adalah sudut tirus, sudut tepat dengan sudut cakah. Ini sudut reflect. Apa itu sudut reflect? Nanti cikgu akan terangkan. Okey? Putaran lengkap maksudnya kita lengkap satu bulatan. Contoh macam ni Ini kan kita buat sudut kan? Okey. Katakan sini sudut dia 80 darjah. Okey. Yang dikatakan putaran lengkap ni maksud dia kalau kiraan lengkap satu bulatan sudut ni. Ini nilai dia 360 termasuk 80 ni.
Okey. Sudut yang dekat luar ni, ini kita panggil sudut reflect. Ni kat luar ni. Kalau lebih pada ni. Okay, tak apa. Itu kamu tak payah pening lagi. Kita belajar dulu apa sudut tirus tepat dengan cakar. Okey, baik. Next. Okey, tengok ni. Apa sudut tirus? Sudut yang berukuran kurang daripada 90 darjah. Kamu buat dua jari. Buat macam dia tunjuk tu, dua jari. Bentuk sudut tirus lebih kurang macam tu saja. Okey, selalunya sudut tirus ni kita boleh nampak dia pada segitiga. Okey. Sekejap. Okey, ini sudut tirus. Nilai dia Kat pensel. Ya? Ya, dekat pensel. Kalau nampak, kalau kita buat lukisan pensel, kalau lukisan lah. Kalau dekat pensel betul, dia susah sikit kita nak ukur sudut dia. Kalau kita lukis bentuk mata pensel tu, kita akan nampak sudut tirus. Okey? Dia nilai dia senang je kamu nak ingat. Mesti kurang daripada 90 darjah. Itu nama sudut tirus. Yang kedua nama dia sudut tegak. Sudut tegak dia ukuran dia tepat 90 darjah. Selalunya sudut tegak, okey, sudut tegak dia tanda dibentuk macam ni. Ini. Bentuk dia segi empat kecil, dia akan tanda di bahagian bucu sudut tu. Okey? Senang je nak kenal sudut tegak. Kalau kamu nampak bentuk segi empat tepat kecil dekat bucu tu, itu nilai dia 90 darjah. Ini, 90 darjah. Sudut tegak lah paling senang kita nak ingat. Paling senang kita nak cari. Sebab apa? Kamu tengok meja kamu, bentuk-bentuk tepat. Okey? Itu selalunya adalah sudut tegak. Okey, tengok yang ketiga. Sudut cakar. Cuba buat jari macam tu. Ibu jari dengan jari kelingking keluar. Okey? Ini nama dia sudut cakar. Ukuran dia mesti lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180. Okey? Maksudnya nilai dia antara 91 darjah hinggalah 100 berapa? 180 179 darjah. Itu sudut cakar. Kalau dah masuk 180 hingga ke 360, itu dia jadi sudut apa? Satu gitu, sudut reflect. Itu kita tak belajar. Nanti kamu akan belajar sekolah menengah lah. Itu lebih detail lah. Okey. Yang penting, peringkat sekolah rendah, 3 jenis sudut ni kamu kena ingat. Yang pertama, sudut tirus. Nilai dia kurang daripada 90 darjah. Yang kedua, sudut tegak. Okey, ataupun sudut tepat. Nilai dia 90 darjah. Dan sudut cakar, nilai dia lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180 darjah. Okey. Baik, mari kita buat sama-sama. Label dan namakan sudut pada bentuk yang berikut. Okey, yang A ni, siapa nak bantu saya? Apa nama sudut yang terhasil pada A ni? Siapa nak bantu saya? Mari kita buat sama-sama. Sudut tegak. Sudut tegak. Sudut tegak. Ni A ni, yang A ni, bentuk ni. Okey, ini kita dapat Tegak. sudut tegak. Cikgu lukis tak cantik sangat, minta maaf. Okey, kat sini okey, ni sudut tegak. Dekat sini ada sudut tegak, dekat sini pun ada sudut tegak, dekat sini pun ada sudut tegak. Jadi A ni sudut Tegak. sudut tegak. Okey. Baik, kita dah label dah kan? Okey, baik, yang B ni. B ni ada 2 jenis sudut. Siapa boleh bagi tahu saya? Sudut cakar. Okey, sudut cakar di mana? Okey, sudut cakar. Okey, Situ. Oh, di situ betul lah. Mungkin dia dah nampak, tak boleh nak tunjuk kan? Okey, baik. Sudut cakar duduk di sini. Ini sudut cakar. Sudut cakar. Kamu boleh nampak sendiri. Bila bukaan dia tu, kan? Dia lebih daripada 90. Ini 90 ni. Okey, kalau dia buka macam ni, maksud dia lebih daripada 90, nampak dia macam kalau kita nampak terkangkang sikit kan? Itu sudut cakar lah. Kalau dia kurang ke arah sini, ini tirus. Kalau dia buka ke arah sini, ini adalah cakar. So, dekat sini ada sudut cakar. Di mana sudut tirus? Dekat 2 bahagian lagi. Ini sudut tirus. Ini tirus. Okey, kamu boleh terbalikkan. Kamu boleh bayangkan benda tu kita terbalikkan. Okey, dekat situ adalah sudut tirus. Okey, baik, tengok yang C. Cikgu contoh sikit sini. Sudut tirus. Okey, ini ini sudut tirus. Okey, baik, yang C.
Ada dua jenis sudut kamu boleh nampak kat sini. Apa nama sudut dia? Sudut tirus. Dengan sudut apa? Cakar. Hai, mana ada cakar? Ada cakar kat sini. Sudut cakar. Ada tak? Cakar. Sudut tegak. Sudut Sudut tegak. tegak. Okey, perhatikan dekat sini baik-baik. Okey, bentuk dia macam ini. Dia ada satu garisan tegak. Okey, bersilang dengan satu garisan lurus melintang. Okey. Ini dekat sini ada sudut tegak. Perhatikan betul-betul ni, sudut tegak ada kat sini. Yang dua lagi ni, ini adalah sudut tirus. Kamu buat sini bentuk jari tu. Kamu boleh bayangkan. Okey, tengok dekat sudut tu buat bentuk jari yang ditunjuk tadi tu. Kamu boleh nampak dengan lebih jelas lah apa jenis nama sudut dia. Okey, ini sudut tegak. Okey, dekat dua lagi ni. Ini adalah sudut tirus. Okey, tak apa. Memang ambil masa sikit sebab kamu pun tahun lepas tak belajar tentang ini. Okey. Kamu kena ambil masa sikit, tengok, kamu cuba garis, cuba lukis bentuk-bentuk dua garisan bertemu. Okey, cuba bayangkan apa jenis sudut yang terhasil. Okey, baik, tengok yang seterusnya. Kita nak belajar tentang garis selari dan garis renjang. Yang tadi ada soalan tak nak tanya cikgu tentang sudut asas tu? Ada. Tak ada. Baik, kalau tak ada saya nak. Okey, Tak ada. saya nak tanya soalan lah. Iman Syaukat. Nur Iman Syaukat. Okey, tolong sebut kat saya 3 jenis sudut yang kita belajar hari ni. Sudut cekar. Sudut tirus. Ya. Satu lagi. Sudut Tegak. tegak. Okey, tegak, tirus dan cakah. Bukan cekah, cakah. C-A-K-A-H. Okey. Baik. Yang seterusnya garis selari dan garis renjang. Okey, ini memang kita nak pakai kertas yang cikgu minta kamu sediakan tu. Okey, baik, tengok ini dulu. Ini cikgu ambil daripada buku teks tahun 4. Okey, lihat petak ketinting ini, jarak tegak antara dua garis yang dilukis sentiasa sama dan tidak bersilang. Okey, inilah yang dinamakan garis selari. Garis selari ni kamu boleh nampak pada semua objek yang ada di sekeliling kamu. Pada mozaik, okey, lantai mozaik tu, pada meja, pada pintu, okey, kamu tengok pintu tu, mesti garis dia selari kiri dan kanan. Kalau dia tak selari, pintu kamu tu nampak sengit lah, okey. Baik, sekejap. Okey, ini contoh garis selari, ada pada landasan kereta api. Kalau tak selari, kereta api tu akan pergi, tak betul lah. Mungkin terbabas daripada landasan dia. Okey, dan kamu boleh nampak garis selari ni pada buku tulis kamu, buku yang bergaris tu. Okey, dan pada anak tangga. Ada garis selari. Okey, tengok sini. Apa kata garis selari ni? Okey, satu lagi garis serenjang. Okey, mari lihat bingkai di tengah-tengah tingkap ini. Siapa kat rumah ada tingkap macam ni? Siapa ada tingkap macam ni kat rumah dia? Tak ada. Tak ada. Kat rumah saya pun ada. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okey. Baik. Dia garis serenjang ni. Tak ada. Garis serenjang senang je kita nak kenal dia. Apabila garisan tu, okey, bersilang pada satu sudut tegak. Dia automatik akan menghasilkan sudut tegak lah. Okey. Ini nama dia garis serenjang. Okey, dia bentuk macam ni. Okey, kamu nampak satu garisan tegak. Kemudian dia ada satu garisan di bawah dia melintang macam tu. Okey, garisan bertemu ni antara garisan tegak dengan melintang ni. Ini kita panggil garis serenjang. Dia membentuk sudut 90 darjah. Ini adalah garisan serenjang. Ini. Okey, ini garis serenjang. Okey, ingat 90 darjah sudut tegak, akan terhasillah garis serenjang. Okey. Baik. Mari kita lukis garis selari. Okey, ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Kamu buat satu garisan. Buat je satu garisan macam gambar nombor 2 tu. Buat garisan pertama dulu. Ni, buat ini dulu. Buat garisan pertama dulu. Baik, cikgu ambil pembaris cikgu lah. Dah, okey, sekejap. Sekejap, cikgu pun ada pembaris ke? Okey, cikgu buat keluar pembaris cikgu. Okey, sekejap, gambar ni cikgu tak tepi sikit. Okey, sekejap Okey, baik. Ini pembaris cikgu.
Okey, sekejap. Okey, garisan pertama yang kita buat. Okey. Cikgu garis dulu Okey, ini garisan pertama cikgu. Tak apa, berapa panjang ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey, baik. Ini garisan pertama. Garis selari mestilah berjarak sama. Okey, cara nak bagi garis selari senang aja. Okey, kamu buat satu garisan di bahagian bawah pembaris tu. Macam ni. Okey, buat satu lagi garisan. Okey, dapat tak? Dapat. Okey, ni. Dapat. Ini nama dia garis selari. Kenapa dikatakan garis selari? Sebabnya, okey, tengok sini. Jarak antara, ni garisan pertama, garisan kedua. Jarak antara garisan pertama dengan kedua ni, ni, jarak ni. Okey. Kalau kamu ukur, jaraknya mestilah sama. Okey, bila jarak sama, barulah nama garis itu adalah garis selari. Okey, kalau lah kata kamu buat macam ni, garisan macam ni, lepas tu tiba-tiba garisan kedua jadi macam ni. Ini bukan garis selari. Ini bukan. Okey, garis selari mesti berjarak sama. Ini bukan dia. Ini baru nama garis selari. Okey, yang ni jelas. Ada nak tanya cikgu? Ada. Tak ada. Okey, garis selari senang Tak je. ada. Alright, baik. Yang seterusnya, garis serenjang. Jom kita buat garis serenjang. Okey, ini kita guna pembaris juga. Okey, buat satu garisan lurus dulu. Jangan sengit-sengit, buat satu garisan lurus. Okey, sekejap. Mana pen cikgu? Cikgu ubah ni dulu. Okey. Sekejap, cikgu ambil pembaris. Okey. Baik, cikgu buat satu garisan lurus. Tapak dia. Okey, kemudian kamu ambil pembaris tu, kan? Kamu pusingkan dia. Okey. Dia punya hujung pembaris tu bagi letak elok-elok di atas garisan tu. Jangan sengit-sengit. Ya, mari cikgu sengit sikit. Ataupun kamu samakan dengan nombor tu pun tak apa. Macam ni, cikgu samakan nombor 7 dengan 7 macam ni. Ataupun tak mau bagi sama nombor, kamu letak je. Dia punya hujung pembaris tu macam ni, tegak. Pun boleh. Kemudian kamu lukiskan satu lagi garisan tegak. Okey, lajak pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kita nak belajar serenjang kan? Okey, buat macam ni. Okey. Dah siap dah. Garis serenjang. Di mana garis serenjang dia tu? Okey. Ni, apabila terhasilnya sudut 90 darjah, sudut tegak. Okey. Ni siaplah garis serenjang. Okey, boleh dapat yang ni? Siapa tak dapat lukis? Boleh. Boleh Boleh, dapat. Boleh. Okey, baik. Dapat lukis. Okey, beres. Okey, baik. Ini senang je. Kalau datang soalan, dia kata lukisan garis serenjang, kamu dah boleh buat dah. Okey, boleh bayangkan macam mana. Garis selari pun dah boleh bayangkan. Okey, next. Mari kita buat soalan. Ini tugasan kita buat sama-sama. Okey, rajah menunjukkan segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, yang ini segi empat. Ini segi empat sama. Okey, yang ini segi empat tepat. Okey, kita buat yang A dulu. Nyatakan garis-garis yang serenjang dengan PQ dan KN. PQ yang mana? Okey, macam aku tunjukkan. Okey, ini garis PQ. Okey, ini garis PQ. Ini garis KN. Kalau soalan disebut macam tu, PQ, KN, kamu cari jarak antara huruf K dengan N, P dengan Q. Itu adalah garis yang dia nak kita cari. Dia nak garis serenjang. PQ dengan KN. Kita buat yang PQ dulu. Okey, PQ. Apa garis serenjang yang boleh terhasil dengan garisan PQ? Siapa boleh kita tahu, cikgu? Garis apa? QR ke? SR ke? PS ke? Garis mana? Yang membentuk garis serenjang. Apa, cikgu? Okey. Apa dia soalan tadi? Okey, soalan cikgu. Garis mana yang akan membentuk garis serenjang dengan PQ? Kita buat yang PQ dulu.
Ini garisan PQ. Garis mana yang boleh membentuk garisan serenjang dengan garisan PQ? P Cikgu. dengan S. Yes, P dengan S. Okey, sebab apa? Okey, tengok Katakan cikgu buat satu garisan. Okey, PQ macam ni kan? Ini PQ. Kemudian PS. Sebab apa? Bila kita sambungkan garisan P ke S akan membentuk sudut sudut 90 darjah di sini. Okey, sudut 90 darjah akan terhasil kat sini. Okey, satu lagi garisan yang mana akan membentuk garis serenjang. Cepat bantu. Q dengan R. Yes, very good. Q Q dengan R. Q dan R. Bila kita sambungkan PQ dengan QR akan terbentuklah garisan serenjang di sini. Okey, kejap. Okey, sebentar Okey, baik. Sekarang kita tengok K dengan N. KN. Okey, garisan mana yang akan membentuk garis serenjang? Ini KN. L dengan K dengan L. Okey, good. Okey. Ini garisan K. Sekejap K dengan L. Okey, ini K dengan N. Okey. Jadi kita nak sambungkan garisan mana tadi? K dengan? K dengan L. Yes, K dengan L. Okey, satu lagi. N dengan? N dengan M. Okey, jadi dua-dua garisan ni akan membentuk sudut 90 darjah. Okey, so kita dah dapat jawapan ni. Okey, baik, tengok yang B. Nyatakan garis-garis yang selari dengan PS dan KL. Okay, jumpa padam dulu. Okey, garis selari. Okey, ini PS. Okey, ini PS. Yang ini KL. Okey, yang mana garis selari dengan garisan yang cikgu tandakan ni? Okey, PS, apa garisan selari dengan dia? QR. Ya, very QR. good. Q dengan R. Okey, apa garisan selari dengan KL? NM. Yes, very good. N dengan M. Okey, dah selesai. Garis selari paling senang sekali kita nak jumpa. Okey, baik, tengok yang seterusnya. Okey, lukis garis selari bagi garis lurus RS. Okey, kamu boleh cuba pada kertas kosong kamu tu. Kamu buat satu tanda. Garisan macam ni. Dia sengit sikit tu. Tandakan R dengan S. Okey, dia nak kita buat garis selari. Okey, garis selari. Bagi garis lurus RS. Okey, ada dua RS. Kamu buat satu. Yang A ni, RS ni. Dia menegak sikit, naik. Okey. Kemudian B ni dia condong sikit ke bawah. Okey, cuba boleh lukis. Okey, baik. Sekarang ambil pembaris kamu. Okey, cara dia. Letakkan baris kamu tu bagi atas garisan cantik-cantik. Okey, kita nak buat garis selari ni. Okey, sekejap cikgu tengah adjust. Okey, dah semua letak dah? Dah letak ke? Dah. Okey, sekarang ambil pensel. Dah letak Okey, pembaris. ambil pensel kamu, buat satu garisan di bahagian satu lagi pembaris tu. Okey, bagi cantik-cantik, bagi sama. Kemudian garis. Okey, kita dah dapat garis selari bagi RS. Okey, satu lagi. Sama juga. Letak pembaris bagi cantik-cantik. Bagi sama dengan garisan RS tu. Okey, ambil pembaris, ambil pensel. Tandakan garisan yang satu lagi. Okey. Dah, siap. Garis selari. Okey, siapa tak dapat? Dapat Saya. cikgu. Oh, senang je kan? Tak susah pun. Dapat. Senang. Okey. Senang. Baik, tengok ni yang terakhir. Kita nak buat garis serenjang. Alah, senangnya garis serenjang ni. Okey, yang ini, yang A ni lagi senang. QT dia bagi betul-betul tegak. Yang B ni dia bagi sengit sikit. Tak apa, kamu lukis dulu. Satu betul-betul tegak.
Okey, garisan QT tegak. Satu lagi ni, QT pula TQ. Dan satu lagi TQ dia, dia naik atas sikit. Okey, baik. Kita buat yang A dulu. Ambil pembaris. Ni senang je. Letak betul-betul bawah garisan tu. Kan? Jangan sengit-sengit. Okey. Okey, kemudian ambil kamu punya pensel. Buat garisan. Straight saja. Bagi sama. Okey. Kita dah dapat garis serenjang yang A ni. Sebab apa? Dekat sini kita dah boleh nampak sudut 90 darjah ataupun sudut tegak terhasil pada bahagian ini. Ini sudut 90 darjah. Dekat sini pun ada sudut 90 darjah. Okey, sama juga. Okey, 90-90. So, kalau sudut penuh kat sini adalah 180. Okey, tak apa, nanti kamu akan belajar lebih lah tentang itu. Sorry. Okey, tengok yang B pula. Macam mana nak buat? Okey, B pun sama. Okey, ambil baris kamu tu. Okey, pusingkan. Sekejap. Okey. Bagi tegak-tegak duduk. Kan? Bagi sama dengan nombor kiri dan kanan. Ataupun kamu boleh letak hujung pembaris bagi tegak macam tu pun boleh. Cikgu nak tak bagi sama dengan nombor boleh. Okey, tak nombor kiri kanan tu bagi sama. Okey. Kemudian, ambil pembaris. Okey, ambil pensel dan lukis lurus. Okey, dapat? Dapat. Okey, Dapat. very good. So, kat sini kita dapat sudut Dapat, 90 darjah. Dapat. Okey, baik. Kalau itu saja yang kita nak belajar hari ini. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak Tak ada. ada. Okey, baik. Di bahagian chatting, cikgu... Tak ada. Bahagian chatting, cikgu masukkan sekali lagi borang kehadiran. Tolong isi sekarang. Dah isi. Dah isi tak apa. Bagus. Okey. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kita jumpa minggu depan. Okey, cikgu nak pesan minggu depan boleh tak dapatkan ataupun pergi beli protector. Tapi kalau kamu ada abang atau kakak sekolah menengah, saya rasa dia orang ada. Dalam set geometri tu, protector. Boleh tak tolong dapatkan? Kita nak belajar guna ukur sudut. Boleh. Boleh. Boleh juga. Ada. Boleh lah, Hijat? Boleh. Boleh juga. Siapa tak kenal protector macam mana? Saya. Tak Kenal. Kenal ke? Saya. Cikgu. Ya. Saya. Saya ada. Saya Okey, juga. baik. Protector. Ni. Ni bentuk dia. Ni protector. Dia tak tahu apa cerita. Ada. Ada kan? Ada. Baik. Kamu pergi beli kat kedai anak dulu pun ada. Ada status tadi, tengok status Okey, ya. dia pergi. Baik, kalau macam tu kita jumpa minggu depan. Okey, terima kasih kerana hadir di kelas cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Baik. Baik, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Okey, sama-sama. Terima kasih semua.